Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua rekan-rekan dan para pelatih yang dikasih sekalian. Oke, pada hari ini saya buat rakaman semula. Tadi sebentar tadi saya buat rakaman itu tiada suara, ya, hanya ada slide saja. Mungkin saya akan copy juga, tapi tiada suara saya keluar daripada rakaman video. Sekarang ini saya buat rakaman semula, rakaman kedua untuk membincangkan pembelajaran tajuk modul 15. Dan Anda nampak slide itu adalah teks yang saya sampaikan melalui WhatsApp dan juga Telegram kepada rakan-rakan dan pada guru-guru di bidang kursus elektrik. Itu di mana saya nyatakan di situ adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan-rakan seperjuangan saya kursus pendai elektrik PW2. Saya ada buat satu sesi ceramah perkongsian secara Google Meet yang akan berlangsung pada 28 bulan 6 2021 Isnin jam 10 hingga 10.45. Tajuk ceramah yang saya sampaikan adalah mendawai liter kawalan. Saya ingin berkongsi ilmu pengetahuan dengan semua pelatih-pelatih Giat Mara Sabah khas hanya kursus pendawai elektrik PW2 dan PW4 sahaja. Saya berharap semua pengajar bolehlah memaklumkan dengan pelatih-pelatih semua jika ingin join kelas online tanpa ada sebarang paksaan dan masalah internet. Semoga sesi ceramah perkongsian ini memberikan sedikit ilmu sementara menunggu arahan daripada HQ kita nanti. Sekian dan terima kasih. Itu adalah teks maklumat yang saya sampaikan kepada rakan-rakan dan para pelatih, berpesan-pesan pelatih untuk berkongsi ilmu dengan modul yang saya akan sampaikan, ya. Itu tajuk modul saya. Okey, yang ceramah saya pada hari ini, saya link itu dia punya Google link lah. Okey. Dan ini adalah rakaman kali kedua sebab yang pertama tadi dia tidak ada suara. Ini adalah salah satu benda baru bagi saya. Sebab selepas daripada kursus yang dianjurkan oleh Giat Mara Sabah, iaitu daripada Encik Adnan yang coaching kami, mengajar kami bagaimana untuk menggunakan telefon bimbit ni buat video mengajar, ya. Alhamdulillah dan terima kasih kepada Encik Adnan, terutama yang berusaha Encik Adnan dan juga dan pengarah mencetuskan idea di mana cikgu-cikgu belajar menggunakan handphone saja, saya tidak menggunakan laptop. Saya hanya menggunakan laptop untuk buat slide dia. Lepas daripada slide tu siap tu, saya pindah di handphone ni seperti mana saya mengikuti kursus pembuatan video tu. Okey, seterusnya saya bertugas di Giat Mara Malaysia, di Giat Mara Kinabatangan. Saya mengajar di Giat Mara Kinabatangan dan ceramah perkongsian secara Google Meet bagi modul 15. Okey, modul 15 ini adalah maklumat tentang modul 15, iaitu dalam kategori kontraktor elektrik, dan itu adalah kod bagi kursus pendai elektrik kami. Dan modul 15 tajuk yang diutarakan adalah mendawai litar kawalan. Okay, dalam modul ini dia terdapat 6 sub modul, tajuk kecil dia. Dalam modul 15 ni dia ada 6 sub modul yang akan belajar. Yang pertama adalah 15.01 iaitu mendawai litar kawalan menggunakan geganti relay. Dan yang kedua 15.02 mendawai litar kawalan menggunakan time delay relay electrode and motorized. Yang ketiga 15.03 mendawai litar kawalan menggunakan limit switch. Okey, yang keempat mendawai litar kawalan traffic light dua arah. 15.05 mendawai dan mengatur cara program litar kawalan lampu 2 switch dan kawalan lampu 3 switch PLC. Dan yang keenam, submodul keenam 15.06 mendawai dan mengatur cara program litar kawalan lampu traffic light PLC. Susunan pembelajaran tajuk modul mendawai litar kawalan, deskripsi modul. Modul ini bertujuan membantu peserta memahami teknik-teknik membuat pendawaian pelbagai jenis litar kawalan
yang digunakan dalam kerja-kerja pemasangan elektrik seperti kawalan lampu isyarat, kawalan motor elektrik, dan lain-lain. Peserta juga akan melalui pengalaman melakukan kerja-kerja pendawaian tersebut secara amali. Objektif prestasi terminal performance. Membuat pendawaian litar kawalan dengan menggunakan pelbagai jenis peralatan, bahan-bahan seperti geganti, time delay relay TDR, limit switch, dan lain-lain aksesori kelengkapan pemasangan supaya litar kawalan tersebut berfungsi dan mengikut standar ST, IEE, dan MS IEC 60364. Oke, ini adalah kandungan bagi modul 15 dan kandungan dan maklumat tentang modul 15 ni saya rasa anda boleh rujuk di dokumen kurikulum ya, dokumen kurikulum kursus elektrik, dan kod dia tu anda boleh lihat situ PEL 041 M15. Anda boleh merujuk maklumat tentang modul 15 ini. Okey, cadangan masa latihan. Ini adalah cadangan masa latihan di GETMARA. Teori 24 jam, amali 70 jam, dan keseluruhan adalah 96 jam. Biasanya mengikut kajian pakar, apabila kita telah menamatkan mengikut tempo yang dicadangkan, biasanya memang anda menguasai modul ini, mendawai litar kawalan. Okey, objektif pembelajaran. Selepas anda melihat rakaman ini, video ini, maklumat ini, penjelasan ini, para pelatih dan para penonton video ini, insyaAllah, yang pertama dapat, boleh membuat pendawaian litar kawalan dengan menggunakan pelbagai jenis peralatan. Kedua, bahan-bahan seperti geganti, time delay relay TDR, limit switch, dan lain-lain aksesori kelengkapan pemasangan supaya litar kawalan tersebut berfungsi dan mengikuti standar. Ya, kita ada standar ya, standar ST, IEE, dan MSIEC 60364. Relay. Kita ada tertanya-tanya, apa itu relay? Oke, mari kita lihat apa itu relay. Jenis geganti dan tujuannya. Apa dia punya jenis geganti dan tujuannya? Oke, di sini aliran kerja peralatan kejutan modern, peralatan elektrik, dan perkakas rumah menyediakan keupayaan pengurusan yang luas. Lebih-lebih lagi, kepentingan itu semakin diletakkan pada otomasi kawalan dengan intervensi operating minimum. Cara melaksanakan fungsi sedemikian mungkin berbeza, tetapi asas-asas teknikal dibentuk oleh geganti. Apa itu relay? Dalam bentuk piawaiannya, ini adalah peranti dengan penggulungan yang direka untuk menutup dan membuka litar elektrik. Mengikut prinsip ini, kawalan dijalankan dalam sistem yang paling mudah, tetapi segmen itu sedang berkembang dan semakin banyak peranti yang canggih dari jenis ini memasuki pasaran, berorientasi untuk digunakan di kawasan tertentu. Oke, ini adalah gambar relay, tentang relay. Ada saiz besar, ada saiz kecil, hinggalah saiz kecil. Oke, ini adalah salah satu gambar relay yang saya pilih, yang asas dia. Inilah relay. Mungkin selepas anda dapat melihat, anda sudah kenal, oh ini yang dikatakan relay. Ini adalah relay. Dan gambar aja yang sebelah kanan ni, sebelah kanan saya lah ya, itu adalah asas dia punya litar bagi sesebuah relay. Dia ada pulley, pole, NC, NO, coil. Ini dia punya asas ya. Kontaktor. Apa itu kontaktor? Kontaktor berfungsi dengan cara yang sama seperti relay. Kontaktor ini seperti relay. Mereka juga terdiri daripada elektromagnet yang boleh dihidupkan dan dimatikan, yang seterusnya menentukan bagaimana terminal yang berbeza disambungkan. Prinsip kerja perhubungan dan relay adalah sama. Walau bagaimanapun, perhubungan boleh mengendalikan arus yang lebih besar. Kontaktor biasanya lebih besar daripada geganti atau relay.
dan mereka boleh direka khas untuk bekerja dengan arus ulang-alik AC ataupun 3 phase, ya, single phase dan juga 3 phase. Okey, ini adalah gambar raja magnetic contactor, dan sebelah tu adalah construction of contactor, dia punya binaan. Okey, anda boleh lihat gambar raja ini pada binaan contactor. Gambar raja ini dapat kita lihat dia tunjukkan main contact. Dia ada nombor, ya, ada nombor main contact 135. 135 ni adalah main contact. Main contact tu daripada bekalan utama yang disambungkan untuk mengawal arus yang pergi kepada motor elektrik. Ya, itu dia punya nombor. Biasanya ni dalam pembelajaran kalau mendawai liter kawalan ni kita hafal dia punya nombor ni. 135 ni adalah dia punya incoming supply. Lepas tu yang di atas, yang kedua, auxiliary contact 13, 14, 21, 22 itu adalah 13, 14 adalah normally open. Seperti gambar raja yang menceritakan tentang gitar relay itu, dia mesti dalam satu relay ni dia ada normally open, normally close, dan dia ada coil dia, ya. Jadi ingat. Jadi untuk bagi contactor ni, sebelum kita buat kerja-kerja mendawai liter kawalan contactor ni, kita kena ingat 13, 14 adalah normally open, 21, 22 adalah normally close. Lepas tu yang sebelah tu contactor coil A1 dan A2. A1 tu biasanya kita sambungkan pada wire ataupun kabel live A1. Dan yang A2 tu adalah neutral. Ya, sambung pada neutral. Jadi ingat, pada mereka yang belum pernah buat pemasangan ini, anda boleh buat apabila anda ikut dengan cara yang betul dan ikut dia punya nombor. Untuk pemasangan liter kawalan ni, yang penting anda sentiasa merujuk dia punya kod nombor. Bila ikut dia punya kod, dia punya protokol, saya yakin walaupun anda belum berpengalaman dalam kerja-kerja mendawai ini, anda boleh buat. Ya, yakin. Dan seterusnya ada reset button, stop button. Itu adalah dia punya overall relay, ya, overall relay. Di bawah ni trap contact, trap control dia adalah 95, 96. Dan trap indicator 97, 98. Ya. Okey, ini adalah dia punya construction of contactor. Di dalam contactor itulah macam mana dia boleh berfungsi, ya. Control circuit, electromagnet, coil, armature, spring, power circuit, mobile contact, ya. Stationary contact, power circuit. Ini adalah dia punya binaan-binaan di dalam nama-nama dia. Okay, perbezaan antara penghubung dan relay, iaitu contactor lah. Perbezaan contactor dan relay. Kapasitas masa contactor digunakan dengan arus yang besar. Ingat tu, contactor digunakan untuk arus yang besar. Contohnya macam 3 phase, ya. Dan relay digunakan dengan arus yang lebih kecil. Biasanya relay ni yang paling top selalu digunakan macam di kereta, dia ada relay. Itu kecil. Untuk wiring sebuah rumah dia jarang digunakan lah. Dia ikut keperluan, ya. Biasanya saya kadang-kadang guna relay yang kecil ni, yang dalam arus ulang-alik ni. Kadang-kadang saya gunakan untuk menghidupkan lampu. Sebab bila kita menggunakan relay ni, sebenarnya dia memberi tanda lah jika lampu tu hidup. Kita dapat kesan daripada relay. Relay tu akan berbunyi, tek, dia ada bunyi dan ada lampu, dia punya LED lampu kecil tu, dia akan tunjukkan bila relay tu hidup, itu menunjukkan ada arus bekalan. Jadi bila relay tu dia dalam keadaan mati, tidak hidup, kemungkinan relay itu rosak. Dia boleh dijadikan sebagai safety juga sebelum peralatan disambungkan. Okey. Contactor digunakan dalam liter kuasa, relay digunakan dalam liter kawalan. Contactor digunakan, dia lebih kepada contactor ni lebih digunakan dalam liter kuasa, ya. Nanti kita akan tunjukkan pada slide seterusnya. Dan relay ni digunakan dalam liter kawalan, dia hanya lebih pada liter kawalan, ya, dengan arus yang kecil. Liter kawalan motor elektrik 1 fasa dan 3 fasa.
Okey, di sini pada saya lah, saya mencadangkan pada mereka-mereka yang baru belajar dengan kawalan motor elektrik 1 pasang 3 pasang ni, sebaiknya anda dapat menguasai 5 liter kawalan motor elektrik ni, 5 kawalan. Sebab 5 liter kawalan ini adalah yang paling top di dunia. DOL for reverse, DOL star delta, DOL star delta for reverse, liter kawalan auto transformer. Ini 5 dan 5. Sebentar ya, ada call pula ni. Kita stop. Okey, sekali lagi saya ingatkan bagi tahu, dalam liter kawalan motor elektrik ni cukup hanya 5 liter kawalan yang asas yang perlu anda ingat, anda kuasai. Sebab apabila anda dapat kuasai 5 liter kawalan ni, secara otomatik anda berkebolehan untuk buat liter kawalan sendiri, dan boleh dikembangkan lagi kreativiti tentang bagaimana untuk cara buat liter kawalan ni ya. Okey, seterusnya ini adalah simbol-simbol asas ya, simbol asas yang sedikit. Kalau ikut banyak simbolnya, cuma saya letakkan simbol yang asas saja. Itu boleh anda nampak tu MCB, 6A, TOR, stop, FR, dan ada yang tidak ada nama tu. Itu simbol-simbol dia lah. Nanti anda boleh hubungi saya juga apa dia punya nama-nama ni. Nanti saya akan bagi. Ini hanyalah sebagai pendedahan awal, pengenalan awal tentang asas liter kawalan, simbol liter kawalan. Okey, dan seterusnya yang pertama liter kawalan DOL. Macam mana liter kawalan tu? Anda dapat lihat gambar aja sebenar, dan juga DOL starter, dia punya liter skematik dia tu. Liter skematik dan beserta dengan liter kawalan dia, liter kuasa dia. Liter kawalan sama liter kuasa. Di dalam liter kawalan elektrik ni, liter kawalan ni, dia sebenarnya ada dua. Dalam model 15 ni dia ada dua, satu liter kawalan dan juga liter kuasa ya. Okey, ini adalah liter kawalan, macam mana dia punya rupa bentuk anda boleh dapat lihat. Dan yang kedua liter kawalan DOL for reverse ya, for reverse. Okey, biasanya liter kawalan yang diberikan oleh juruterra ataupun mana-mana syarikat yang memberi kepada kita dapat dia punya kerja-kerja untuk mendawai liter kawalan ni. Juruterra ataupun syarikat tu bagi dia punya plan. Ini adalah salah satu plan yang disediakan oleh syarikat. Dan plan apa yang anda dapat lihat ni, dia punya liter kawalan ni, lukisan liter kawalan dia ni, dia hanya bagi simbol yang asas, tetapi dia tidak berikan dia punya nombor-nombor. Sebab apa? Sebab yang boleh buat ni sebenarnya yang pernah berkursus, bagaimana cara untuk mendawai liter kawalan for reverse ni, liter kawalan elektrik ni. Jadi macam saya, bila mendapat satu plan ni ataupun liter kawalan ni, lukisan liter kawalan ni daripada syarikat atau daripada juruterra, saya akan convert di liter kawalan yang saya faham. Sebab saya yang akan buat kerja itu, jadi saya akan convert dulu dia, convert kepada plan saya. Contohnya, selepas slide ini anda akan nampak plan yang saya convert, lukisan tangannya. Sebab kita berpandukan plan ni supaya kita tidak salah dalam kerja-kerja pemasangan wire utama ni, kabel utama ni pada liter kawalannya. Okey, ini adalah liter kawalan yang saya lukis, yang saya katakan saya convert daripada liter diberikan daripada juruterra dan syarikat tu, saya convert pada liter saya sendiri, sebab saya akan buat kerja-kerja pendawaian untuk liter kawalan. Anda boleh lihat tulisan tangan tu. Perbezaan dengan liter kawalan yang daripada syarikat tu, dia tidak letakkan nombor ya, nombor asas yang ada pada binaan kontaktor itu. Contohnya macam yang normally open kan, normally open yang saya sudah katakan sebelum ini, iaitu normally open 1314. Anda boleh lihat di situ saya ada letak 1314 dan ada 86, 85 ya. C1 tu anda boleh lihat, A1 saya sudah letak, A1 tu adalah live ya. Jadi dengan adanya nombor ni dapat membantu kita untuk kerja-kerja pendawaian dengan
dengan selamat. Satu, kedua, tidak kerja dua kali lah, ya. Bila kita tidak berpandangan nombor, kadang-kadang yang berlaku tu kesilapan pemasangan tu. Bila kita mencari kerosakan, contohnya litar kawalan tu tidak berfungsi. Bila tidak berfungsi, kita akan mengesan, kita akan buat troubleshooting, kita akan mencari dia punya kekurangan ataupun kerosakan pada litar itu, memang sukar. Tapi dengan adanya nombor tu membantu kita. Kita akan cek nombor ini sepatutnya daripada on button, sepatutnya daripada timer, ada nombor. Okey. Dan ini adalah yang bahagian keempat, litar kawalan bagi star delta war reverse. Okay, anda boleh lihat star delta. Sebelah tu litar kawalan, sebelah tu litar kuasa. Litar kuasa tu yang M3 tu lukisan saya tu. Itu hanyalah litar kuasa sebab dia lebih kepada bekalan utama, bekalan 3 phase. Untuk litar kawalan yang sebelah sini ni, yang sebelah kiri ni, dia itu adalah menggunakan single phase, dia tidak menggunakan 3 phase. Untuk litar kawalan dia menggunakan single phase. Ya. Jadi litar kuasa sahaja yang menggunakan 3 phase. Untuk bekalan-bekalan utama menggunakan litar kuasa. Okey, ini adalah litar kawalan auto transformer auto trans yang kelima tu. Kelima, ya. Okey. Yang sebelah kanan anda dapat lihat itu dia punya alat, dia punya auto trans, dia punya alat ubah bahagian atas. Dan di bawah tu kontaktor bersama dengan dia punya main switch, dan anda boleh dapat lihat dengan jelas. Okey, seterusnya ada apa-apa soalan? Jika ada apa-apa soalan, anda boleh utarakan, ya. Pam saya pun boleh, WhatsApp saya dan Telegram, email dan sebagainya. InsyaAllah saya akan boleh menjawabnya. Okey, ini adalah rakaman kedua. Rakaman pertama tu saya buat online di Google Meet. Cuma sayangnya dia tidak ada suara. Saya terlupa untuk setting suara dia. Jadi walau bagaimanapun, dengan harapan video yang kedua ini dapat sedikitlah membantu untuk dalam kerja-kerja modul 15 litar kawalan ni. Jadi itu saja. Jika ada sebarang kelemahan dan kesilapan dalam penerangan saya tadi, ada kekurangan, saya harap mohon maaf. Dan kalau ada yang tidak paham, bolehlah terus bertanya dengan saya. Dan itu saya berharap apa yang disampaikan itu dapat memberi manfaat kepada mereka-mereka yang ingin bekerja dalam bidang elektrikal, terutamanya dalam kerja mendawai litar kawalan motor elektrik 1 pasar, 3 pasar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.